berhormat Ustaz Hanif bin Ghazali Adun Tanjung Dawai datang jauh untuk bersama dengan kita berkongsi maklumat dan ilmu pada malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang diraikan yang berhormat Ustaz Hanif bin Ghazali Adun Tanjung Dawai, juga selaku mudir am Madrasah Zubaidiyah Mabuk yang sudah hadir pada malam ini. Fadil yang berhormat Ustaz Salim bin Mahmud Al-Hafiz Adun Bukit Lada, yang juga Tuan Haji Radi bin Madin Pengarah JPRD Bukit Lada. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para alim ulama, puan-puan tak ada? Para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, paklong-paklong, maklum-maklum yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih atas kehadiran pada malam ini, khususnya kepada pihak tuan rumah PAS Cawangan Sungai Droyan dan juga tuan rumah pemilik bangunan yang kita ada lah ni, Markas Tadabbur Al-Quran Matak, rumah Bengkala Hijau elok. Tuan-tuan dan puan-puan, lama dah kita tak berceramah secara bersemuka ni. Mula daripada PKP itu berhenti tak salah lama, sampai bertahun-tahun, 2 tahun lebih dah, mungkin dekat 3 tahun lah kot. Untuk kita malam ini bertemu kembali seperti biasa, kita mengadakan majlis untuk kita mendengar maklumat isu semasa terkini daripada para pimpinan kita, pimpinan tempatan bersama dengan Al-Fadil yang berhormat Ustaz Salim, dan juga pimpinan yang kita jemput bersama dengan kita yang berhormat Ustaz Hanif bin Ghazali. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, walaupun teknologi zaman moden serba canggih, maklumat boleh disebarkan melalui handphone hak tuan-tuan pakai duk pegang belakang lah ni, tetapi kita juga perlu memberikan perhatian secara maklumat secara tempatan ataupun domestik, iaitu melalui ceramah-ceramah secara bersemuka seperti yang kita adakan pada malam ini, supaya kita juga dapat bertemu muka dengan para pimpinan dan juga dapat terus maklumat daripada para pimpinan yang kita jemput pada malam ini. Muslimin dan muslimat, untuk meneruskan program kita pada malam ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Radi bin Madin Pengarah JPRD Bukit Lada untuk menyampaikan ucapan aluan kepada kita semua. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis Ustaz Wan Aminuddin selaku ketua penerangan PAS kawasan yang diaraikan tetamu jemputan penceramah kita pada malam ini, Ustaz yang berhormat Ustaz Hanif Ghazali Adun Tanjung Dawai, yang dihormati yang berhormat Ustaz Salim Mahmud Adun penasihat PKWR dan juga Adun Bukit Lada. Malam ni kita tengok Bukit lawan dengan Tanjung. Malam ni kita nak tengok tahu mana no? Saya halu-halu depan ni lagi, lepas tu kita tengok depa pakat lawan. Alhamdulillah. Seterusnya kepada Ketua Cawangan
Sungai Durian, Abang Samad kita selaku timbalan JPRD, yang bersama kita pegawai kewangan JPRD, Pak Tuan Syed, tuan-tuan guru, ahli-ahli PAS cawangan Sungai Durian, seterusnya muslimat, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bertemu untuk kali pertamanya, selepas macam Ustaz Wan kata tadi, 3 tahun kita tak berceramah, dibuka-buka ni, buka di Sungai Durian. Alhamdulillah, saya sebagai orang kata membuka bicara pada malam ni, nak mengucapkan tahniah kepada Matak yang menjadi tuan rumah kepada program malam ni, dan juga penerangan kawasan serta cawangan PAS cawangan Sungai Durian ni yang telah menganjur program kita. Yang ingat program permulaan, dimaklumkan juga Ustaz Wan ni dia duk api-apikan kita, kata malam esok ada satu lagi program, dia kata. Jadi malam ni harap-harap sebelum sampai pada malam esok, Ustaz Anik malam ni bagi betul-betul, jangan bagi can. Semua duk tunggu ni, supaya dia terkena hak buah malam ni, malam esok dia tak pergi datang tu. Alhamdulillah, kita macam Ustaz Wan kata tadi, 3 tahun. Saya pun 3 tahun lah tak bercakap. Lepas habis pilihan raya tu, Bang Samad, kita duk cakap hak ni lah dia buka buah sulung balik. Tapi apa-apa, alhamdulillah, program-program ini adalah satu perintis permulaan daripada Sungai Durian, dan insya-Allah dalam tempoh yang terdekat kita merasakan bahawa cawangan-cawangan lain pun merupakan satu, orang kata apa, ada satu permulaan, dan kita harap cawangan lain pun akan mula langkah lah. Sebab untuk makluman tuan-tuan, sempena bulan Rabiul Awal ni, pimpinan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan agama, mempertahankan Islam dengan tunjukkan akhlak yang mulia. Jadi dalam kesempatan pada bulan ni, maka marilah kita sama-sama, ahli-ahli jemaah PAS kita pandu, kita pimpin, kita ikut apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni, saya tak mau ambil masa yang panjang sebab saya nak bagi kesempatan yang cukup untuk Ustaz Anip dan juga Ustaz Salim. Cuma pada malam ni, seperti yang kita berduk bercakap, pilihlah mana-mana. Hari ni pakat duk tanya bila nak pilihan raya. Tu tajuk utama, tajuk utama. Kedai kopi, kedai roti canai, kedai roti apa sebelah ni abang ni kita ni, kedai apa tak? Capati. Capati. Sembang apa pun duk tanya tu. Ustaz Salim dia senangnya. Dia kata habis dia tak boleh lebih bulan 7 tahun depan. Dia jawapan dia mudah. Tapi satu benda yang kita rasa dan kita duk ikut hari ni, antara petanda besar bahawa pilihan raya ni akan berlaku untuk kita yang PAS ni apa? Serangan secara peribadi dah mula ditujukan kepada kita. Tak sah ni Ustaz duk tunjuk lagi ni. Siapa Ustaz? Ustaz Ridwan, duk attack Tok Guru Haji, secara direct. Jadi ni antara apa? Petanda-petanda bahawa pilihan raya ni nak kata tak dekat pun, tapi dah dimula diambang. Jadi kita haraplah dengan persiapan kita pada malam ni dan permulaan di pada Sungai Durian ni, kita harap mencorak, orang kata bakar semangat kepada cawangan-cawangan yang lain supaya dapat menganjur dan dapat mempersiapkanlah markas-markas masing-masing, supaya bila main pada permulaan untuk bila dibubar parlimen tu kita tak jadi terkejut. Jadi saya mengalung-alungkanlah kedatangan tuan-tuan pada malam ni, dan kita rasakan bahawa permulaan pada malam ni adalah satu permulaan yang cukup bagus, walaupun agak permulaan tadi hujan sikit, tapi alhamdulillah kehadiran dekat-dekat 5,000 juga asal ni malam ni, insya-Allah. Kita jangan jatuh, insya-Allah. Jadi tu lah rekod Abang Sawi, alhamdulillah, supaya orang kata apa, sikit sebanyak orang kata apa, pada malam ni jadi satu pedoman untuk kita. Pedoman untuk kita menghadapi pilihan raya yang kemungkinan akan berlaku bila-bila masa. Untuk makluman tuan-tuan semua,
no. Satu benda yang kita harus di pihak kita pimpinan, di pihak kita ahli-ahli PAS yang ada pada hari ini, satu benda yang sentiasa diwar-warkan, sikitlah saya nak sentuh, diwar-warkan oleh pihak musuh untuk bagi ahli-ahli kita ni, bagi pertikai, satu benda mempertikaikan kerja buat kita sebagai kerajaan, no. Itu satu benda yang kita nak kena harus teliti, dan saya haraplah dengan kedatangan kita pada malam ni, kita dapat maklumat-maklumat yang tepat, dan insya-Allah kita jadikanlah maklumat itu sebagai satu modal untuk kita jadi bukti bahawa pilihan raya yang akan datang ni kita tetap istiqamah dengan PAS lah. Nah, ini untuk ahli PAS lah, dan untuk ahli-ahli bersatu kemungkinan yang ada sini, mailah terus sokongan. Untuk ahli UMNO, no, terus sokongan. Maklumat yang ustaz kata semalam ada jamuan PN di mana tak? Saya tak pergi, Ustaz pergi. Ustaz Anik pun tak pergi. Ustaz Anik tak ada baju biru. Saya pasal ada hal, Ustaz Anik dia tak pakai baju biru dah, Ustaz Anik. Jadi maklumat tu, maklumat bila duduk bersatu ni, dia orang kata apa? Dia lebih kepada nak suruh kita nak kata berkelahi dengan benar tu tak juga, tapi orang kata apa, nak provoke kita supaya kita terikut dengan rentak dia. Tapi dalam ucapan Tuan Guru Haji Hadi, dia lebih, kita prinsip PAS menekankan bahawa kita meletakkan perpaduan ummah itulah satu tiket atau satu agenda kita untuk menyatukan orang Islam dan orang Melayu. Jadi kita di peringkat kecurangan Sungai Daya ni dan juga sekitar Pokok Sunnah ni, kita ambil lah satu pendekatan ni yang telah ditetapkan oleh pihak pimpinan di pihak pusat dan juga oleh Tuan Guru Haji Hadi sendiri, bahawa kita nak menyatukan semua orang-orang Melayu, orang Islam di Malaysia, dan juga orang-orang bangsa asing, bangsa lain yang bukan agama Islam, yang tidak ekstremis. Jadi satu pendekatan kita. Jadi bila orang tanya kita nak siapa-siapa, kita nak ke semua orang Islam kita bersatu. Sebab kita dah lalui 22 bulan, untuk makluman tuan-tuan, 22 bulan yang penuh dengan debaran, 22 bulan yang penuh dengan orang kata apa, satu suasana yang kita tak boleh jangka, kita tak boleh mimpi. Jadi tak pernah pakai satu perhimpunan komunis di satu hotel tu, tiba-tiba bila PH memerintah ada perhimpunan secara terbuka. Jadi hak tu antara pengalaman dia, no, dia bukan kira buat harga kopi, bukan buat harga gula, buat harga ayam, dia kira benda-benda yang lebih utama, yang lebih menonjolkan bahawa PH ni nak memerintah lama. Jadi Allah takdirkan benda tu tak berlaku, dan insya-Allah kita harap ini satu pedoman dan satu pengajaran yang besar untuk kita, dan kita haraplah untuk PRU yang akan datang ni, kita buatlah satu keputusan yang sama. Kita orang PAS ni terus istiqamah dengan perjuangan, dan untuk orang yang berasakan bahawa ada unsur-unsur lain yang boleh membuatkan dia jadi kacau bila, so tolong hadiri program-program PAS dan tolong mendapat maklumat-maklumat PAS yang sebenarnya lah. Jadi untuk sekadar itulah ucapan ringkas saya pada malam ni sebelum diteruskan oleh dua lagi penceramah kita. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak MATAC yang menyediakan kawasan yang cantik dan cukup cantik kawasan ini, dan juga pihak cawangan PAS Sungai Daya yang telah menyediakan tempat untuk kita menjadikan ini adalah program pertama di kawasan Bukit Lada. Jadi sekadar itulah untuk ucapan ringkas saya pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Radi bin Makdin, pengarah JPRD Bukit Lada, atas ucapan alwal yang telah beliau sampaikan kepada kita sebentar tadi. Muslimin dan muslimat, Tuan Haji Radi ni orang kuat bola, kan? Lah ni bola pun kita tengok, walaupun mungkinlah tidak ada satu peningkatan yang drastik seperti mana yang diharapkan oleh para peminat. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya pengurusan bola sekarang ni semakin baik dengan apa yang telah dilaksanakan ataupun diselesaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita sejak mula mengambil alih pentadbiran sebagai pimpinan ataupun Menteri Besar di negeri Kedah. Antaranya berjaya menyelesaikan hutang yang berjumlah jutaan ringgit, tuan-tuan.
peninggalan daripada pimpinan kerajaan yang terdahulu, penstrukturan semula dan sebagainya. Kira MB kita bab bola ni kira terkenal terkenal kes bola Jadi kita harap semua kita boleh bagi sokongan kepada bola negeri Kedah, boleh berada noh. Datuk Daud dah ajak pergi stadium. Depa target 10,000 tuan-tuan untuk perlawanan yang akan datang. Malam esok lawan PJ. Malam esok kah? Lepas tu lawan JDT. Dia karan ni lawan JDT ni. Kau ada nak buat live ke apa? Tak ada. Kau lah buat di JPRD kan live kan. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, bukan sekadar sukan sahaja yang menjadi keutamaan kerajaan yang ada sekarang ini, tetapi pelbagai lagi pengisian-pengisian, program-program, kebajikan-kebajikan yang diatur oleh kerajaan negeri untuk memastikan Kedah sejahtera nikmat untuk semua ni dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dari sudut pelaburan, boleh kita tengok negeri Kedah ni antara negeri yang banyak mendapat pelaburan masuk ke negeri Kedah berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Kira Menteri Besar ni Raja duk pisain hak ni, baru-baru ni di Kulim kilang sarung tangan. Nak sebut nama pun tak erti kilang negeri negara mana betul tu. Tapi mai sign perjanjian dengan kerajaan negeri Kedah atas keyakinan mereka dengan apa yang ada di negeri Kedah ini. Dan sudah pasti walaupun benda tu duduk di Kulim, kilang Porsche buka di Kulim, pelbagai lagi kilang-kilang yang buka di Kulim. Kita orang di Sungai Durian mungkin duk fikir juga apa yang kami dapat di Sungai Durian kan? Tetapi itu semua memberikan satu kemasukan kepada negeri dan juga peluang pekerjaan khususnya kepada anak-anak di negeri Kedah ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, untuk seluruhnya saya dengan segala hormatnya mempersilakan Berhormat Ustaz Salim bin Mahmud Al-Hafiz Adun Bukit Lada, penasihat PKWR Bukit Lada, untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Aminuddin, Ketua Penerangan PAS kawasan negeri kawasan Pokok Sena, yang diraikan Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Hanif Al-Ghazali Adun Tanjung Dawai, yang menjadi tetamu penceramah utama kita pada malam ini, Tuan Haji Radi Maddin, pengarah Pusat Khidmat dan pengarah JPRD Bukit Lada, Tangkuasa JPRD, Tangkuasa Cawangan Sungai Durian, Tuan Rumah tempat ceramah kita pada malam ni, tempat yang sangat menarik. InsyaAllah tempat ni akan menjadi tempat yang terbaik untuk kita laksanakan program-program, dan Alhamdulillah pengajian-pengajian yang dilakukan di tempat ini yang diteruskan oleh anak kepada almarhumah Tuan Tanah ini, insyaAllah semoga apa yang kita lakukan pada malam ini akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bekalan kepada almarhumah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan, malam ni kita dengar, malam esok pun kalau tuan-tuan nak dengar boleh dengar, dan kita boleh tengok beza. Boleh tengok beza yang mana sistem ataupun cara siasah Islamiah, politik Islam. Politik Islam ni dia tak sama dengan politik bukan Islam. Cara mereka ialah al-ghayah tubarrirul wasilah. Itu cara yang dibuat.
iaitu matlamat menghalalkan cara. Dalam Islam kita tidak boleh, walaupun tujuannya baik, tapi laksanaan itu berlanggar dengan syariat Islam, maka perkara ini tidak boleh dilakukan. Tapi bagi mereka, mereka boleh buat apa saja. Mereka boleh fitnah. Dengan fitnah itu, mereka berusaha untuk mereka mendapat kerajaan melalui fitnah. Jadi kita dah tengok dah bagaimana keadaan mereka mula dekat nak pilihan raya ni. Cerita dia akan timbul balik isu 90 juta. 90 juta ni merata dulu, berhenti. Ni mula dapat timbul balik. Timbul cakap ya bagi fitnah. Akhirnya orang kita boleh percaya. Allah Akbar. Tapi kita dalam Islam, kita tidak dibenarkan fitnah. Kalau kita nak sebut, kita sebut. Kalau kita nak sebut, kita kena ada bukti. Dan kita bukan jenis nak cari buruk orang. Kalau kita nak cari buruk orang, jenuh cari. Ni hak terbaru MB sebut, PA system saja untuk kenduri. PA system untuk program raya no. Untuk program raya, PA system. Berapa jam? Mungkin dalam 5 jam tu saja. Harga dia boleh beli sebiji welfare 300,000. Ni kalau boleh kat PH lah kata PAS buat macam tu, lingkup PAS ni. Anak terun ni Aziz, Ustaz ni Abduh, dia dah sewa dah khemah, tapi tak cukup. Hantar surat minta nak ambil khemah hak kerajaan. Tak ada masalah, minta je. Minta, kalau boleh dia hantar. Masya Allah. Dengan kita pohon Ustaz ni Abdul minta, ahli pun hantar mai. Dan isu tu lah kata kita ni salah guna kuasa. Allah Akbar. Orang kita awak dengar, oh ya Allah hebatnya, awak yang teruk sangat ni Abdul ni. Ya Allah. Kan? Ni mereka, kita dah 300,000 hak nampak depan mata kita tu pun kita habaq macam tu je. Dan orang kita mesengak gitu aja. Tak pernah kita nak hantam. Kalau lah nak tunggu saya dapat maklumat yang terbaru ini pula, yang MB akan sebut pula lepas ni, isu lagi besar yang melibatkan bola juga saya dapat maklumat. Tunggu sidang dunia akan datang ni kita tengok. Allahu Akbar. Kalau nak cari balik kejahatan yang mereka lakukan ni, boleh dapat. Orang bawa beg tu pun boleh dapat puluh-puluh ribu. Orang bawa beg saja. Tapi kita PAS ni tak mau cerita buruk bab yang berlaku di Baling, banjir yang berlaku di Baling tu. Kalau nak cari salah ni hak tanah pokok terian apa semua tu siapa dia. Tapi yang Amal Muhammad Menteri Besar kita tak mau nak tengok dah hak biarlah hak lama-lama yang mereka buat. Kita nak teruskan usaha kita supaya kita beri kebajikan kepada masyarakat. Sebab tu mereka melihat Menteri Besar ni tak tahu nak pusing kok mana dah. Tak tahu nak pusing kok mana dah. Mereka nak cari buruk Menteri Besar kita ni. Dan inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Ini usaha jahat mereka yang dilakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu jugalah yang akan berlaku, yang mereka akan lakukan kepada kita, iaitu liyusbituka, mereka akan usaha supaya tangkap kita. Kalau boleh mereka nak tangkap. Yaqtuluka, ataupun mereka boleh bunuh. Dan bunuh di sini mungkin juga bawa maksud bunuh
pribadi seorang itu. Ini jahat. Ini jahat. Seperti yang disebutkan oleh Haji Radi tadi, Ridwan Bakar. Masya Allah, sangat jahat. Karena dia cakap, dan saya harap dia kena insaf dan bertaubat balik apa ucapan dia. Ucapan yang tunggu di akhirat nanti, ucapan itu. Dia tak tahu, kata menghina, Tuan Guru menghina para ulama ini seperti ibarat makan daging para ulama. Daging ulama ini beracun. Dan kita jangan risau. Itulah sunnah perjuangan. Pimpinan kita mesti akan dimaki. Kerana Nabi SAW pun dimaki dan dihina. Siapa yang berada di atas jalan sunnah perjuangan ini, dia mesti dimaki dan dihina, dan dia mesti ditangkap, dia mesti dibunuh. Au yukhrijuka, ataupun mereka akan keluarkan Nabi SAW dan sesiapa sahaja yang berjuang dengan perjuangan Islam ini, mereka akan halau daripada kampung halaman. Seperti Dr. Yusuf Qaradawi yang dihalau daripada kampung halaman dia daripada bumi Mesir, dan dia meninggal di bumi Qatar. Tapi sumbangan yang dilakukan oleh yang Dr. Yusuf Qaradawi ini, sampai hari ini kita dapat melihat, dan sampai bila-bila sumbangan itu akan berjalan di atas muka bumi ini. Itu yang pertama yang saya nak sebutkan pada kita semua. Dan yang keduanya ialah beberapa soalan yang mungkin tuan-tuan yang ada di depan saya ni duk fikir, tapi tak berani nak tanya. Ada di kalangan kita yang duk tanya. Selagi kalau tuan-tuan ada, boleh tanya soalan terus. Ustaz Hanif duk ada di hadapan. Ni benda apa yang kita tak puas hati, yang duk dalam grup WhatsApp tu duk bunyi-bunyi. Antara perkara yang kita selalu dengar ialah dia kata PAS ni tak konsisten. Kita nak jawab apa? Tuan-tuan yang ada di depan ni, dia kata PAS ni tak pernah konsisten. Dulu dia kata UMNO tu kafir. Ni hak dia kata ni kan. Kemudian dia kawan dengan UMNO pula. Kemudian dulu dia kata tak boleh berkawan dengan MCA, Cina kafir. Lepas itu, hari itu dia kawan dengan DAP. Lepas itu lah ni tak berkawan pula dengan DAP, kawan pula dengan UMNO. Konsisten. Tak konsisten PAS ni. Dia tengok dia jadi kerajaan, maka dia hari ni dia boleh pula. Tu yang kita duk dengar, yang duk bunyi. Apa jawapan yang kita boleh beri kepada mereka? Sebenarnya dalam Islam ni dia ada hukum. Dalam Islam ni ada hukum. Dan hukum itu ada yang berubah, ada yang tak berubah. Taghayyurul hukmi bi taghayyuriz zaman. Ada yang hukumnya berubah mengikut zaman, mengikut adat, mengikut keadaan. Dulu kita kata UMNO ni teruk, sebab UMNO merintah negara waktu itu. Macam-macam kezaliman yang mereka lakukan, dia memali apa semua yang dilakukan oleh mereka. Dengan apa yang berlaku hari ini, dengan penyelewengan dan sebagainya. Pada ketika itu kita melihat mudarat UMNO ni teruk, maka kita bekerjasama dengan DAP untuk jatuhkan UMNO. Maka UMNO jatuh, kita kawan dengan DAP. Sebab apa? Sebab akhafud dararain pada ketika itu ialah ketika itu akhafud dararainnya DAP itu okey lagi berbanding dengan UMNO, kerana dia mau dengan kita pada ketika itu. Karena dalam Islam Ustaz Azizan sebut, kita ada galah, tapi galah kita tak sampai, maka kita boleh guna DAP untuk sampai hajat kita, untuk kita menang dan untuk kita takbir negara dan gantikan UMNO. Pada ketika itu
kita melihat UMNO dah jatuh. Bila UMNO jatuh, naiklah DAP, barulah nampak DAP ni teruk. DAP ni memang jahat, teruk daripada UMNO. 22 bulan saja kita boleh tengok bagaimana apa yang mereka lakukan. Maka pada ketika itu, akhafud dararainnya ialah kita mesti bekerjasama dengan UMNO. Maka sekarang ini kita mesti usaha ke arah itu. Semalam ada perhimpunan makan jamuan makan malam PN. PN ni kalau ikut depa ni kira nak bagi kita berkeli lah dengan UMNO. Tu PN punya hasrat. Tapi kita PAH ni kita nak menyatukan ummah. Kita nak menyatukan, iaitu kita nak berkawan dengan UMNO, nak berkawan dengan Bersatu. Dan saya pun duk sembang dengan pimpinan kita. Pimpinan kita kata, insya-Allah nampak tu semakin koi cantik, semakin elok insya-Allah, kerana tidak akan untung orang Islam berkeli sama orang Islam PAH berkeli dengan UMNO dan Bersatu. Yang akan untung ialah orang bukan Islam. Tu je. Kalau kita berkeli sama-sama kita, ada 27 ataupun kita dapat maklumat 31 parlimen dalam Malaysia ni yang kalau UMNO berkeli dengan PAH dan Bersatu ni, yang akan untung ialah DAP. Ada 31 ataupun 27 parlimen. Yang ni pimpinan kita duk tengah bincang. Kok mana pun kita mesti bedak bagi elok. Tempat ni PAH ambil, tempat ni Bersatu ambil, tempat ni UMNO ambil, supaya kita jangan lawan 3-4 penjuru, kita hanya lawan 2 penjuru saja, iaitu dengan PH sahaja. Dan insya-Allah perkara ini sedang berjalan di 27 ataupun 31 tempat itu. Dan insya-Allah kita usaha supaya gabungan ini berkekalan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, menyatukan di antara Aus dan Khazraj yang berkeli beratus tahun. Dan insya-Allah kita yang duduk di dalam yang duduk di kawasan kita ini, maka jangan tunjuk kita berkeli dengan siapa-siapa. Dengan UMNO pun kita buat baik. Sebab itulah dalam grup JPKK saya kontrol grup tu supaya jangan berkeli. Kita ni syok orang kita ni, kadang dia duk angkat bagi kuanu keli, tak kuanu berkeli kawan ni. Kita duk jaga jangan berkeli. Insya-Allah, kerana kita doakan semoga pilihan raya yang akan datang ini ialah pilihan raya yang menunjukkan penyatuan di antara kita semua, dan suatu hari nanti akan untungnya ialah untuk keuntungan kepada Islam itu sendiri. Itu yang penting. Jadi sebenarnya soalan yang pertama itu ialah iaitu berkenaan dengan PAH ni tak konsisten. Jawapan dia ialah PAS tetap konsisten, cuma mengikut keadaan. Hukum dia berubah mengikut zaman, mengikut waktu. Dulu orang lelaki, dulu orang perempuan tak boleh pakai seluar, haram. Sebab pada ketika itu orang lelaki semua yang pakai seluar. Tapi bila main lama-lama semua orang pakai, perempuan pun pakai seluar, maka dia sudah pun berubah hukum. Orang perempuan tak boleh pakai, dan hari ni orang perempuan boleh pakai seluar dah. Itu benda-benda yang hukum, yang bukan benda yang qat'i, yang tak boleh ubah. Tapi ada benda yang boleh berubah dan ada benda yang tak boleh berubah. Yang ni lah yang kita nak kena fikir, nak kena tengok, supaya kita pun jangan ikut rentak sekali dengan PH yang menyatakan bahawa PAH ni tak konsisten. Sedangkan kita masih konsisten dengan Islam, kita masih pegang dengan Islam. Kalaulah kita tidak pegang dengan Islam, hari itu lagi kita bersama dengan PH. Kalau tidak, kita dah lama dah dengan PH. Tapi disebabkan kita berpegang dengan Islam, maka kita sanggup tak menang pun tak apa. Kerana kita tahu kalau kita menang pun kita tak boleh buat apa.
maka kepentingan Islam mesti diutamakan. No? Itu antara soalan yang kita beri jawab. Dan soalan yang kedua pun soalan iaitu bagaimana penyatuan yang sedang berlaku ini, kita nak kawan dengan siapa? Itu soalan yang kedua. Jawapan dia, kita berkawan dengan semua lagi. No, tuan-tuan yang ada pada hari ini, masih kekal kita kawan dengan UMNO, masih kekal kita kawan dengan bersatu, insya-Allah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala menyatukan kita. Dan saya tengok tadi dalam FB Ustaz Ahmad Yahya berada di Mekah hari ini. Dia kata berada di depan Mekah, depan Kaabah, doa semoga Allah Ta'ala menyatukan umat Islam yang ada pada hari ini. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan dengar beri masa yang panjang kepada Fadil Ustaz Hanif Ghazali untuk beliau menyampaikan ceramah kepada kita pada malam ni. Makasih kepada Tuan Umar, makasih kepada cawangan Sungai Derian, makasih kepada tuan-tuan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Salim bin Mahmud atas ucapan yang telah beliau sampaikan kepada kita sebentar tadi. Muslimin dan muslimat, banyak perkara yang telah dilaksanakan oleh Yang Berhormat Ustaz Salim sepanjang beliau memegang amanah ataupun tanggungjawab sebagai adun Bukit Lada. Cuma YB tak cerita malam ni. Saya tengok baru ni pembinaan 5 menara telekomunikasi. Betul tak no? Antaranya di Bukit apa? Gajah Teriak, Bukit Nyamuk. Bukit Teriak, Gajah Teriak tang lain. Dan banyak lagi tempat-tempat yang lain yang kita semua sedia maklum. Telekomunikasi ni satu benda yang sangat penting zaman lah ni. Semua orang perlu kepada adanya data dan sebagainya, lebih lagi anak-anak kita yang mengaji di sekolah menengah, pendidikan tinggi, IPT dan sebagainya. Maka salah satu inisiatif yang dilaksanakan ataupun berjaya dilakukan oleh Yang Berhormat Ustaz Salim kita ialah pembinaan 5 menara telekomunikasi tersebut. Walaupun begitu, masih banyak lagi tempat-tempat yang masih belum mendapat liputan telekomunikasi yang sempurna untuk memberikan kemudahan kepada rakyat di negeri ataupun di kawasan Bukit Lada ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi, antara benda yang Menteri Besar buat ialah penstrukturan semula SADA. Bila sebut bab SADA ni, kita semua akan teringat bab ayak. Ayak ni satu benda yang sangat penting bagi manusia. Satu utility. Antara dia ialah ayak, elektrik, dan ke depan ni utility dia ialah internet. Kan? Bila nak buat taman baru, antara benda yang kena ada ialah internet. Jadi ayak apa yang dilaksanakan oleh Menteri Besar kita ialah pembinaan 5 loji rawatan air. 5 buah loji rawatan air ataupun LRA ini untuk memastikan kemudahan ayak ini dapat dinikmati dengan baik oleh semua rakyat yang ada di negeri Kedah ini. Walaupun lah ni banyak lagi isu ayak yang masih belum selesai dengan pembinaan taman-taman baru dan sebagainya, dengan pipe-pipe lama yang perlu diganti sejak daripada dulu. Kan, dulu waktu kita merintah 2008 ada dah perancangan tersebut, tetapi terhenti saat bila kalah. Kemudian dilaksanakan semula apabila kita memegang pemerintahan pada tahun 2020. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, kita juga perlu membantu kerajaan negeri yang sedia ada sekarang ni. Walaupun duduk depan kita ni YB belaka, kan, kerajaan ada ni pun banyak dah dubat. Tapi apa yang perlu kita buat untuk memberikan sumbangan kepada PAH itu sendiri. Maka saya dengan ini melancarkan derma jihad, minta Bami jumpa semua ada malam ni. Bami seorang hebat. Pada anda dia kata pada anda. Orang hak kutip seorang pada anda, cuma duit hak masuk tu.
Sambil-sambil tuan-tuan duk hulung duit masuk dalam plastik yang Abang Mi bawa pada malam ni, maka saya dengan segala hormatnya, kita nak dengar apa yang akan disampaikan oleh yang berhormat Ustaz Anid. Ustaz Anid ni baru balik daripada Indonesia, Jawa Timur Ustaz noh? Surabaya. Saya pun bila tengok Facebook Ustaz Anid duduk di Surabaya, sudah siapa nak main ceramah pula dah malam ni. Kan, hantar WhatsApp, tak apa, tak ada masalah, boleh main. Alhamdulillah, Allah lega lagi lah. Jadi majlis dengan segala hormatnya, persilakan yang berhormat Ustaz Hani bin Ghazali Adun Tanjung Dawai untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Fadil Ustaz Wan selaku pengurusi majlis, hormati sahabat saya yang berhormat Ustaz Salim selaku Adun Bukit Lada, berhormat yang dihormati kanda saya Tuan Haji Radhi Makdin, pengarah JPAD Bukit Lada, staf kepimpinan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceramah kelompok kita dapat laksanakan pada malam ini, dan ianya adalah suatu arahan daripada kepimpinan negeri agar kawasan-kawasan dapat melaksanakan ceramah kelompok ini supaya maklumat dapat disampaikan selangsung kepada ahli-ahli, bahkan kepada orang-orang yang ingin mengetahui maklumat daripada kita. Kerana saluran maklumat sekarang ini bermacam-macam, dan payah untuk orang nak tahu yang mana betul dengan tak betul. Bila ceramah kelompok kita buat dan orang boleh mari dengar, sama ada secara langsung ataupun daripada jarak jauh, maka apa yang kita sampai dapat boleh dijadikan sebagai penilaian. Lebih-lebih lagi dengan prestasi kerajaan negeri Kedah sekarang yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah kita. Muslimin muslimat mati sekalian, kita yakin raya yang ke-15 semakin dekat. Soal memilih pemimpin ada suatu perkara yang besar, perkara yang perlu dititik beratkan supaya kita tidak tersalah memilih pemimpin dan tidak menyusahkan keadaan diri kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran antara bentuk penyesalan yang akan berlaku di akhirat, di dalam neraka nanti. Allah rakamkan antaranya dalam suratul Ahzab, apabila penghuni neraka sebahagiannya menyatakan kekesalan mereka kerana silap memilih pemimpin. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila Rabbana atihim dha'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Pada hari dibolak-balik, dilayuk muka-muka mereka di dalam neraka.
Mereka berkata, alangkah baiknya kalau dulu kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dahulu mentaati pemimpin-pemimpin kami, mentaati pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabilah. Tengok-tengok mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim da'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami minta supaya kau gandakan azab kepada mereka, kepada pemimpin, dan kau laknatlah mereka dengan selaknat-laknatnya. Soal milih pemimpin, pangkah dalam pilihan raya bukan perkara kecil. Kita orang Islam setiap malam Jumaat terutamanya duk baca Yasin. Ayat yang ke-12 dalam surah Yasin, Allah pertegaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami menulis apa yang dibuat, bahkan kesan daripada apa yang dibuat. Wa atharuhum, pangkah dalam pilihan raya bukan sehari itu saja kesannya, paling kurang 5 tahun kesannya. Kesan daripada pangkah bukan sekadar sikit di dunia ni saja yang diterima oleh orang yang pangkah dan pelihara, bahkan sampai dibawa ke akhirat dengan amanah. Adakah dia menunaikan tanggungjawab untuk memilih pemimpin bagi mewakilkan dirinya, bagi melaksanakan apa yang telah dituntut oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Muslimin muslimat mati sekalian, saya tak mau nak cakap macam yang dibuat oleh macam orang gila bercakap. Tuan-tuan pun boleh tengok dalam YouTube sehari dua ni, kan? Tuan-tuan boleh faham. Tuan-tuan tak jauh daripada derang. Tuan-tuan, biar kita bercakap dan kita buat bandingan supaya orang boleh menilai apa yang kita cakap ini, apa yang kita buktikan ini bukan kosong tetapi berdasarkan kepada fakta. Tuan-tuan, bagaimana kerajaan yang dibentuk daripada bulan Mei, 9 Mei tahun 2018, dan mereka jatuh, tuan-tuan, setelah 22 tahun berkuasa. Jatuh selama 22 tahun berkuasa, 22 bulan berkuasa. Di Kedah ini cukup 24 bulan, makna 2 tahun mereka berkuasa di Kedah. 2 tahun mereka berkuasa di Kedah, bandingkan dengan kita 22 tahun juga, 2 tahun 4 bulan ini. Apakah perbezaan? Apa yang kita buat dalam tempoh yang lebih kurang sama dengan PH dan tempoh daripada bulan Mei 2018 hingga 16 hari bulan Mei tahun 2020. Muslimin muslimat mati sekalian, apabila Menteri Besar kita yang baru, iaitu Yang Berhormat Haji Sanusi mengangkat sumpah pada 17 Mei tahun 2020, Menteri Besar menyatakan bahawa dia bekerja dengan laju dan pantas, dan itu dibuktikan dengan tindakan-tindakannya. Tuan-tuan, Menteri Besar kita dan juga Esko mesyuarat tiap-tiap minggu, mesyuarat pada hari Rabu, tak pernah dituang mesyuarat tersebut kecuali sekali. Itu pun kerana Setiausaha Kerajaan Negeri yang baru pencen baru ni menyebut fail habis, tuan-tuan. Mana tak ada poin nak bincang. Dulu, tuan-tuan, mesyuarat ni kadang-kadang kena buat di Kuala Lumpur, pasal Menteri Besar banyak duduk di Kuala Lumpur, dan kadang-kadang mesyuarat tu buat di tengah jalan. Pernah mesyuarat mingguan Kerajaan Negeri ni dibuat di tengah jalan di Tapah. Pasal apa? Menteri Besar duduk di Kuala Lumpur, dia mai ke Tapah. Esko hak duduk Al-Ustaz ni pakat pi ke Tapah, mesyuarat di Tapah. Kerajaan kita yang ada sekarang, tuan-tuan, mesyuarat turun ke daerah-daerah, mendengar secara langsung daripada pegawai daerah permasalahan yang berlaku di daerah, dan Menteri Besar dapat untuk mendengar dan memberikan penyelesaian terhadap masalah yang dikemukakan. Muslimin muslimat, tindakan pantas ini diakui, tuan-tuan, oleh pegawai-pegawai yang ada bertugas daripada dulu sampai sekarang. Mereka melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sekarang dan kerajaan yang ada sekarang bukan suatu perkara main-main. Dan kita lihat Menteri Besar juga membuktikan bahawa dia bekerja dengan laju dan pantas. Dia tak peduli dah dengan suara-suara yang nak mengganggu dia. Antara tindakan awal, tuan-tuan, kita maklumi sadar, waktu Ustaz Izan sadar ditubuhkan dengan arahan daripada kerajaan pusat, negeri perlu untuk buat syarikat untuk mengendalikan air.
Sada ditubuhkan. Bila sada ditubuhkan, tuan-tuan, ayak di Kedah ni hasilnya menguntungkan. Dan bila sada ditinggalkan oleh Kerajaan PAS pada 2013, setelah tak diberikan kepercayaan buat sementara oleh rakyat Kedah, tuan-tuan, akaun sada ada puluhan juta ditinggalkan oleh Kerajaan PAS ketika itu. Tetapi bila diambil alih, tuan-tuan, oleh UMNO selepas itu, bagaimana daripada untung jadi rugi. Ada duit dalam akaun habis, diganti dengan hutang pula. Dan bila PH ambil pada 2018, tuan-tuan, 2 tahun saja, dan kita ambil pada 17 bulan Mei tahun 2020, tengok hutang sada, tuan-tuan, 147 juta. 147 juta, tuan-tuan, yang ditinggalkan hutang oleh sada. Muslimin, muslimat mati sekalian, bulan 5 kita ambil Kerajaan Kedah ini. Bulan 10 yang amat berhormat Menteri Besar mengumumkan bahawa hampir 79 juta telah dibayar hutang tersebut, tuan-tuan. Dan hutang sada sekarang pun selesai dibayar oleh Kerajaan Negeri. Tuan-tuan, kita kerja kita daripada dulu zaman Ustaz Izan kaya banyak hutang. Memang, tuan-tuan, orang PAS ni takut dengan hutang. Orang ni tak peduli, tuan-tuan. Mereka duk kata mereka pandai. Memang pandai, tapi pandai bawa hutang, tak reti nak bayar hutang. Kita, tuan-tuan, kita faham, bila siapa yang jadi kerajaan, walaupun yang buat hutang tu oleh orang lain, kerajaan lain sebelum kita kena bayar hutang. Tapi, tuan-tuan, rakyat perlu diberikan pengetahuan, perlu diberikan kesedaran bahawa kerajaan-kerajaan sebelum ini mereka tidak bertanggungjawab. Mereka belanja tanpa berhemah. Mereka buat hutang, tuan-tuan, mereka tak fikir pun kemasalan rakyat, meninggalkan bebanan kepada orang lain untuk menghapuskan apa yang telah mereka lakukan. Muslimin, muslimat mati sekalian, kita tengok apa yang dibuat oleh kerajaan kita dalam tempoh 2 tahun ini. Tuan-tuan, waktu kita jadi pembangkang, kita bercakap dalam sidang DUN, minta kepada kerajaan PH ketika itu, jangan lanjutkan konsesi air kepada 2 syarikat, iaitu syarikat Air Utara, Air Indah Utara. Tuan-tuan, yang pegang konsesi air di Loji Rawatan Air Pelubang, dan juga Taliwok yang memegang konsesi air untuk Langkawi. Tuan-tuan, konsesi untuk 2 syarikat ini akan berakhir pada bulan 10 2020, tuan-tuan. Dan apabila kita ambil alih, tuan-tuan, kerajaan pada bulan Mei 2020, tuan-tuan, kita telah menyatakan tidak akan menyambung konsesi air kedua syarikat tersebut. Tuan-tuan, syarikat itu 10 tahun, 25 tahun untung, tuan-tuan, tak pernah rugi. Yang ruginya adalah sada. Yang ruginya adalah, tuan-tuan, kerajaan negeri. Saya nak kongsi, tuan-tuan, kerajaan Kedah menanggung rugi. Contohnya Taliwok yang pegang konsesi air di Langkawi, tuan-tuan, 25 tahun tak pernah rugi. Setiap tahun kerajaan Kedah bayar, tuan-tuan, sebanyak 39 juta kepada syarikat Taliwok. Tuan-tuan, sedangkan hasil kutipan air di Langkawi adalah 14 juta saja setahun. Kita kena bayar kat syarikat tu 39 juta. Mereka kutip hanya 14 juta. Ditambah lagi setahun kerajaan Kedah kena bayar kepada syarikat Taliwok 25 juta kerana mereka tolong proses air untuk orang Langkawi. Tuan-tuan, tak untung sedikit pun. Tapi bila kita ambil alih dan urus sendiri, tuan-tuan, syarikat air di Langkawi itu tersebut, mulai daripada 1 November tahun 2020, bulan pertama itu, kita dah pun mengaut keuntungan lebih daripada 1 juta. Tuan-tuan, ni hak kita, tuan-tuan. Menteri Besar kita kata dia pegang tombak, lebih kurang macam tu lah. Siapa langgar, berani langgar untuk membatalkan apa yang dibuat keputusan berkaitan ayat, dia sanggup tikam, dia sanggup hadapi. Tuan-tuan, kenapa? Ni hak kita, hak rakyat. Sedangkan hanya dibolot, tuan-tuan, kekayaan, keuntungan ni oleh segelintir kecil daripada rakyat Kedah, toke-toke ni. Muslimin, muslimat mati sekalian, hutang. Tuan-tuan, antara sebab hutang Kedah ni, ayat Kedah ni tinggi, tuan-tuan, tengok Menteri Besar kita Kedah, dia sebut dalam Dewan, sebulan, tuan-tuan, sepihak sada kena bayar kepada kontraktor yang potong rumput di Loji Rawatan Air di Kedah ni, sebulan 99,000 kena bayar. Bila kita tengok benda ni, Menteri Besar kata bagi kepada petugas pekerja syarikat Loji Rawatan Air, bagi kepada sada
habis daripada kerja tempoh kerja mereka petang, mereka boleh potong rumput, dapat duit tambahan untuk mereka. Tuan-tuan, daripada sebulan 99,000 bayar kepada kontraktor yang potong rumput, kita bagi peluang kepada pekerja sadar sendiri, jadi sebulan 36,000 saja. Dulu setahun 1.9 juta, tuan-tuan, berkurang banyak kerana daripada 99,000 turun kepada 36,000 saja. Muslimat, hutang Kedah kepada pusat, tuan-tuan, kita ambil alih mengikut apa yang kita dengar ialah 2.3 bilion. Saya pernah baca, tuan-tuan, beberapa bulan lepas waktu PH ambil alih dan mereka pegang 22 tahun di Kedah ini. Katanya hutang yang ada di pusat Kedah hutang ni 2.686 bilion. Tuan-tuan, tak kira lah sama ada 2.3 ataupun 2.6. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, daripada hutang tersebut 1.9 bilion adalah hutang ayam. 1.9 bilion adalah hutang ayam. Tuan-tuan, waktu kita jadi perbankan, sebelum dia pihak 14, kita jadi perbankan sebelum tu juga, kita mendesak kerajaan supaya kaji balik daripada hutang kita kerajaan pusat, yang daripada tu 1.9 bilion adalah hutang ayam. Tentu ianya termasuk dalam yang boleh dijadikan sebagai grant, mana tak perlu dibayar, tukar daripada hutang jadi grant. Walaupun bukan semua daripada 1.9 bilion tu, tapi kita yakin sebahagiannya itu boleh ditukar untuk jadi grant. Tapi kerajaan sebelum ni tak buat, tuan-tuan, tak tuntut. Tuan-tuan, kerajaan pusat bila berkaitan dengan ayat, mereka bagi dua pilihan kepada kerajaan negeri. Sama ada nak ambil grant, sama ada nak ambil pinjaman. Kalau ambil grant, tuan-tuan, ambil grant, kerajaan negeri duduk saja. Kerajaan pusat yang tentukan kontraktor, kerajaan pusat yang akan buat projek itu, kerajaan negeri duduk saja. Tapi tuan-tuan, pemimpin sebelum ini tak mau ambil grant ni. Pasal apa? Mungkin pasal tak masuk. Bila ambil dengan atas nama pinjaman, tuan-tuan, mereka dapat duit daripada kerajaan pusat, mereka boleh tentukan siapa yang akan jadi kontraktor untuk projek itu. Tuan-tuan, ni tuan-tuan pemimpin dulu, tuan-tuan, yang nak bagi kepercayaan lagi ke mereka, sepatutnya dia ambil grant. Tuan-tuan, tak ada fikir kontraktor, tak ada fikir kerajaan pusat yang buat dan bertanggungjawab. Tapi tuan-tuan, pemimpin dulu tak mau macam tu. Pasal apa? Pasal tak boleh pegang duit. Kalau pinjaman pegang duit dan boleh tentu siapa yang jadi kontraktor. Kalau kontraktor, mereka nak bagi tak, tuan-tuan, kat Pekilaga ni, kok lah siapa-siapa kata, awak tak bagi kat aku sama. Tobat tak sampai kat kita, tuan-tuan. Muslimat. Tuan-tuan, bila kita ambil alih kerajaan pada bulan Mei 2020, benda yang kita duk berperang dalam Dewan, tuan-tuan, kita buat, minta kepada kerajaan pusat, minta kepada Menteri Kasar Datuk Seri Tuan Main Tuan Man. Tuan-tuan, alhamdulillah pada bulan Mac tahun lepas, Datuk Seri Tuan Man mai ke Kedah mengumumkan 699 juta dihapus kira daripada 1.9 bilion tu, tuan-tuan. Ini kerja kita, tuan-tuan. Daripada 1.9 bilion hutang ayam, alhamdulillah bulan Mac Datuk Seri Tuan Main Tuan Man mai umum kerajaan pusat menghapus kira hutang sebanyak 699 juta. Dan tuan-tuan, Kedah sekarang masih berusaha supaya ada lagi, iaitu sebanyak 430 juta dapat dihapus kira. Kalaulah 430 juta ini dapat dihapus kira, bermakna kita berjaya untuk mengurangkan hutang ataupun menghapuskan hutang, tuan-tuan, lebih daripada 1 bilion hutang ayat Kedah kepada pusat, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, ni kita buat dalam tempoh 2 tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan, tadi sebut cerita bab bola, Tuan Haji Muhyiddin lebih tahu lah. Tuan-tuan, betul besar kita naik-naik, tuan-tuan, turih orang pihak mai tunjuk hutang Kedah, hutang bola, tuan-tuan, 16 juta. Tuh, orang kata pandai dulu ni. 16 juta, tuan-tuan, hutang tunggakan gaji pemain ketika itu 3 bulan, hutang dengan hotel, hutang dengan HDN apa semua, tuan-tuan. Banyak kan. HDN bila main jumpa menteri besar kita, awak dulu tak kutip kat dia apa? Dulu mereka tak layan. Menteri besar kita layan, bayar, tuan-tuan. Tuan-tuan, bayar 10 juta, main hutang tambah lagi. Tadi saya tanya Tuan Haji Muhyiddin, HDN saja tuan-tuan duk main. Bila tuan-tuan kita bayar
H9 kata ada lagi ni. Lah, kata itu tak sebut sebelum ni ya. Tuan-tuan, dulu ni kerajaan dulu depa tak layan. Kami minta bayar depa tak bayar. Hak law ni baik, habaq bayar. Walaupun kata tak mau bayar, tapi bayar. Tuan-tuan, ni kerajaan. Muslimin muslimat, saya tak tahu kerajaan jenis apa hak dulu ni. Tuan-tuan, ni benar. Tuan-tuan, kita berpolitik kita cara agama. Ada pahala, ada dosa. Ada pahala, ada dosa. Ada halal, ada haram. Tuan-tuan, kita tak mau tuan-tuan jadikan politik ini dapat dosa. Sebaliknya ni peluang yang terbaik untuk kita dapat tuan-tuan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mati sekalian, tuan-tuan, apa yang kerajaan buat lagi? Muslimat, kerajaan antara yang dibuat ialah seperti mana 3 bulan lepas Menteri Besar kita tuan-tuan umum apa tuan-tuan? Kerajaan negeri telah membuka peluang kepada kita rakyat Kedah untuk minta tanah. Minta tanah kerajaan dengan syarat tanah tu bukan tanah Jabatan Hutan dan bukan tanah JPS. Tak tahulah tuan-tuan tahu sedap ke tak? Tapi saya di Tendawai ni saya akan sebut selalu. Walaupun di Tendawai ni nak minta apa bukan ada tanah kerajaan dah sana. Kokok dah tuan-tuan duduk rumah ada. Dulu ayah bayar tu, lah ni tak boleh bayar. Tuan-tuan pergi bayar. Sambung. Ada tanah untuk pertanian ataupun untuk rumah, boleh pergi minta. Tapi minta di pejabat daerah. Tuan-tuan, Menteri Besar kita cerita, bila dia masuk ke pejabat Menteri Besar, antara benda yang dia cek tengok, pasal apa ni permohonan tanah lambat, orang kampung merungut lambat sangat apa semua ni. Tuan-tuan tengok mesyuarat jawatan kuasa tanah yang dipengusikan oleh Menteri Besar berkaitan dengan tanah ni setahun sekali tuan-tuan sebelum ni. Setahun sekali. Orang ni cepat dia pun. Hak kita orang kampung ni file hilang atau tak mana apa tak tahu. Menteri Besar kita ubah tuan-tuan, menjadikan mesyuarat berkaitan dengan tanah ni yang dipengusikan oleh dia sendiri sebulan sekali sekarang. Dan Menteri Besar juga mengumumkan bahawa KPI kepada pegawai tanah di pejabat daerah sekarang, tiap-tiap bulan pegawai tanah tu mesti proses permohonan tanah daripada orang ramai, sekurang-kurangnya 10 permohonan sebulan. Tuan-tuan ada permohonan, tuan-tuan pergi jumpa di pejabat daerah. Kalau dun saya, tuan-tuan ada 3 kawasan yang dibekukan permohonan oleh DO. Pasal apa? Bila saya tanya DO kata 3 kawasan ni, Bukit Inah depan UiTM, dan ada 2 kawasan lagi, Bukit Kampung Ayak Nasi dengan Paisuri. Rupa-rupanya 3 kawasan ni tuan-tuan ada sindiket jual tanah orang. Bila Menteri Besar umum hak pandai cari duit dengan cara tak betul ni, depa laju tuan-tuan. Depa pergi jumpa tuan-tuan, mai sampai ke Bukit Lada ni. Hampa nak beli tak tanah lot ni di depan UiTM Merebuk ni? Nak jual murah-murah, Menteri Besar nak bagi ni. Tuan-tuan, tanah hak mereka nak jual tu, orang dah usah buat rumah ataupun buat kebun sekian lama dah. Tuan hak berusaha tu pun minta juga tanah tu kat pejabat daerah Kuala Muda. Orang tu bank jual kat tuan-tuan di Bukit Lada. Takkan tak mau tanah murah ni. Bukan senang nak dapat harga macam tu. Tengok-tengok bertindan tuan-tuan. DO kata kita stop dulu 3 kawasan tu kerana ada sindiket jual tanah. Sampai teratur tuan-tuan. Muslimin muslimat, ni benda yang tak dibuat dulu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bagaimana seorang pakcik peluk Menteri Besar kita bila dia berserah geran untuk penduduk Fekra Kampung Kok di Langkawi. Pakcik tu minta izin nak peluk, teriak dia. Pasal apa? Dia tunggu untuk dapat geran tu tuan-tuan 40 tahun. 17 orang terawal yang masuk teroka duduk dalam tunan Fekra tu tuan-tuan, 17 itu 16 dah mati, tinggal dia seorang saja yang masih hidup. Orang lain tinggal anak cucu. Dia ada seorang lagi, dia tinggal seorang-seorang dia seorang saja sempat tengok geran yang dah jadi bukti kata dia memiliki tanah tu. Teriak dia tuan-tuan. Menteri Besar kita umum tuan-tuan. Habaq, kalau tuan-tuan ni ada adik-beradik duduk di Kedah, Menteri Besar kita umum seluruh tanah Kedah, perumahan Kedah yang tu tanah kerajaan. Tuan-tuan boleh pergi tanya orang duduk Kedah, adakah semua orang duduk Kedah ni ada geran tanah hak duduk orang tapak rumah dia? Tak tuan-tuan. Pasal apa tak dapat geran? Bila mai dekat pilihan raya, mereka guna kena pangkah kami dulu. Lepas pilihan raya kami akan bagi geran. Pangkah lah pakcik makcik tu.
Tengok-tengok tak dapat juga grant. Berapa kali pilihan raya dah. Menteri Besar Umum baru ni, dia nak semua tanah perkampungan Kedah diserahkan grant milik kepada penduduk tu. Tuan-tuan, kita undi PAS dan pilihan raya itu ni sia-sia kah tuan-tuan kalau kajian buat peta ni? Haramkan judi, sia-sia kah kita undi tuan-tuan? Yakinlah dan kena pertahan kerajaan ni tuan-tuan. 2 tahun mereka dengan 2 tahun kita beza. Tadi pengurusi sebut berkaitan 5 loji rawatan ayak yang dinaik taraf. Bukan buat baru tuan-tuan, naik taraf. Mana perbesar lagi. Ada orang kata kat saya, habak kalti besar, sungai Hulu Muda ni ayak banyak, so, ambillah proses. Memang ayak banyak, tapi loji rawatan ayak yang ada tuan-tuan tak boleh nak proses. Tua lama dah. Kalau nak proses lama pakai lingkup terus. Tu yang kena buat projek naik taraf. Daripada dulu tuan-tuan nak naik taraf tak naik. Tuan-tuan, waktu PH dulu, saya kalau kawasan Dun di Tendawai, Datuk Seri Najib pi ke Tendawai berapa bulan sebelum PIU yang ke-14. Umum tuan-tuan di Tendawai 222 juta untuk selesaikan masalah ayak di Dun Tendawai. Tuan-tuan, bila UMNO kalah, PN kalah dan P14, projek-projek yang 5 projek untuk naik taraf loji rawatan ayak tu, duit dah ada dah. Kerajaan pusat bagi dah, walaupun pinjaman. Tuan-tuan, kontraktor siap dah. Tunggu nak buat PH tuan-tuan, tak buat dalam tempoh 2 tahun tu. Apa mereka buat? Mereka kata ni UMNO BN ni tentu buat projek ni tak harga mahal. Kita kena kaji balik kos dia. Mereka lantik konsultan geng mereka habis RM100,000. Tengok-tengok kos tuan-tuan lebih kurang sama dengan apa yang mereka dapat. Tuan-tuan tak buat, 2 tahun tak buat. Kalau projek tu dibuat pada 2018, 2020 itu dah siap. Selesai masalah ayak tuan-tuan. Kawasan saya selesai masalah ayak, ambil ayak daripada Bukit Selambau. Mereka tak buat tuan-tuan, walaupun kontraktor dah ada, walaupun duit dah ada. Tuan-tuan, bila kita ambil tengah COVID, bulan 5 tu tengah COVID, PKP, tuan-tuan, Menteri Besar kata kita berjuang dalam sidang DUN, bangkit tiap kali sidang DUN kita akan bangkit berkaitan dengan ayak. Orang tengok saya, speaker tengok saya, tengok muka ayak tuan-tuan. Tuan awal ni tak ada ayak selalu. Tuan-tuan, Menteri Besar kata walaupun duit tak ada dah ditarik oleh pusat, kita akan buat juga walaupun atas nama hutang juga. Tuan-tuan, alhamdulillah Datuk Seri Tuan Man turun selepas itu, tuan-tuan menyebut bahawa daripada 5 projek tersebut 4 dijadikan sebagai grant, tak ada bayar. Tuan-tuan, loji terakhir yang mula buat adalah Bukit Selambau untuk selesaikan masalah ayak di Tendawai. Pasal apa lewat? Buat bulan 6 tahun lepas. Lewat pasal kontraktor yang dapat projek tu lari tuan-tuan. Pasal apa lari? Larilah tuan-tuan. Waktu BN umum, harga tuan-tuan projek tu dekat lebih kurang 147 juta. Bila PKP, bila COVID tuan-tuan, harga barang naik, harga besi naik, melambung. Dia tak sanggup nak buat, dia lari. Menteri Besar kita buka tawaran kepada syarikat-syarikat yang dapat buat projek naik taraf loji rawatan ayak lain. Ada syarikat yang sanggup, dia sanggup nak tolong. Dia dapat tang lain dah, dia nak sanggup tolong. Mula lewat sikit dan slow lah sikit. Tuan-tuan, lah ni tuan-tuan, ahli parlimen merebut, orang-orang PhD merebut tuan-tuan. Duk kata, habaklah KMB, baru cepat sikit. Projek Bukit Selambau slow pun kami buat. Hampa tu tak buat, terus, batal terus. Lah ni duk buat, tunjuk baik pula dah. Kemas pula kata slow tak slow. Hampa tu tak buat. Muka tak malu betul. Tuan-tuan, tak sedap ke diri. Kalau buat 2018, 2020 siap, tak ada dengan COVID, tak buat. Bila kita buat tuan-tuan, dia kata slow. Aku geram kau. Tuan-tuan, muslimin muslimat mati sekalian, ni kerajaan. Tuan-tuan, 5 projek loji rawatan ayak tu tuan-tuan naik taraf 931 juta kos dia. Tuan-tuan, nak tukar pipe di Kedah, tuan-tuan kena buh dalam kepala. Ni saya sebut fakta. Kita bercakap malam ni fakta ya. Tuan-tuan, pipe ayak di Kedah ni melengkap dalam Kedah tuan-tuan 13,000 km. Kena tanya tuan-tuan kontraktor sadar dulu kawan saya mai sekali, tapi tak mau buat dah. Tuan-tuan, pipe yang lengkap dalam bumi Kedah ni tuan-tuan, pipe sadar
13,000 km. Kalau Kelantan tuan-tuan, paip di Kelantan tu 8,139 km. Kita 13,000, lebih panjang tuan-tuan. Tak nampak apa saya duduk dalam tanah. Tuan-tuan, paip hak tu lama. Tambah kawasan saya lama tuan-tuan, lama dalam 2-30 tahun dulu ni. Pakai grafiti punya, bukan pakai jenis hard pressure ni. Kalau pakai jenis tekanan tu, tembok habis kot jalan dah jawab dah. Kena tukar tuan-tuan. Banyak paip dam di bumi Kedah ni, paip sada kena tukar. Nak tukar banyak mana? Tuan-tuan, kajian bagi tahu, nak kena tukar paip-paip tu kos dia anggaran 1 bilion ringgit. Tak boleh buat tuan-tuan dengan duit kerajaan. Tak boleh. Kerajaan negeri merancang ada kerjasama dengan swasta, dan dalam proses kan perbincangan tuan-tuan. Tuan-tuan, 1 bilion. Ada orang kata tu Menteri Besar Umum Rizab ada 600 juta. Kita masuk debat Rizab tuan-tuan, 600 juta. 600 juta duk kemas saja awak, tak guna untuk selesai masalah ayat. Tuan-tuan, nak selesai masalah paip saja, tukar paip pun 1 bilion. 600 juta ni tuan-tuan, antara nak bayar gaji kaki tangan kerajaan. Tuan-tuan, sebulan kena bayar kaki tangan kerajaan negeri sebulan 23 juta. Ustaz Izan tinggal kajian Kedah ni tahun 2013, tinggal duit dalam akaun 320 juta. Bila Mukhrif naik tuan-tuan, mereka naik tuan-tuan, duit tinggal 40 juta. Tu dia, pandai ya? Pandai cari duit kan, pandai perhabis. Tuan-tuan, tinggal 40 juta. Bila tinggal 40 juta, kalau bayar gaji 23 juta sebulan, makna dia baki tak cukup untuk bayar gaji bulan depan. Mereka minta hutang kerajaan pusat. Hutang tu kita kena bayar sampai kena bayar lah ni. Kalau kata 600 juta tu awak tak buat projek. Kalau ada adik-beradik kerja jadi staf kerajaan negeri, tak gaduh bayar gaji kat mereka, tak ada masalah. Takkan tak bayar gaji. Tuan-tuan, kok mana yang dapat sampai 600 juta ni, mereka tak boleh kutip, tak boleh simpan yang tu pasal apa? Kita tak maulah nak banding dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang ni kan negeri industri, ada rizab 1.7 bilion. Kita pun tak mau banding dengan Selangor. Selangor negeri kaya, ada rizab 3 bilion lebih. Kita negeri padi, negeri pertanian, ada 600 juta. Allah, besar tuan-tuan. Tak pernah rekod sampai teratur. Pegawai Kewangan Negeri Datuk Ishak Murad kata, saya dengar dengan telinga saya, tak pernah kerajaan negeri ada duit banyak ni tuan-tuan. Tak pernah kerajaan negeri ada duit banyak ni. Pasal apa boleh himpun? Selain daripada pelaburan masuk, cukai tanah meningkat dan sebagainya. Saya nak sebut tuan-tuan apa yang Menteri Besar kita buat. Tuan-tuan, antara benda yang Menteri Besar kita buat yang tak dibuat oleh Menteri Besar sebelum dia, apa dia? Dia ligan orang tak bayar cukai tanah. Tuan-tuan, pi ke gurun, ada apa? Perwajah, kilang besi tu lueh tak ada dah. Bayar cukai tanah tak bayar tuan-tuan, berapa tahun dah. Tak tahulah kot pasal apa tak bayar. Kawan daddy dia kot tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan tempat tokek dia dulu, kawan tu tokek Cina tu siapa dia? Kawan dia siapa dia? Anak kawan dia siapa? Tuan-tuan, tak hutang, tak bayar. Menteri Besar kita cek, oh tak bayar hutang. Suruh pegawai hantar surat amaran untuk bayar. Tak bayar dalam tempoh yang ditetapkan, tanah tu kami akan rampai. Merapak mai bayar tuan-tuan. Bukan tak boleh bayar, tapi dah kerajaan yang sebelum ni tak bertanggungjawab. Dilangkaui banyak mana tanah yang tak bayar cukai. Kita orang kampung ni tuan-tuan nak kena bayar, tak bayar lagi depan mahkamah kata kena rampas lah macam-macam. Tokek-tokek besar tak bayar buat takti je. Menteri Besar kita hantar surat, tak bayar kena rampas. Merapak mai bayar. Tuan-tuan, boleh duit banyak kita. Muslimin muslimat mati sekalian, berkat tuan-tuan. Judi kita tak bagi, kita belanja dengan berhemah. Kita buat kerja tuan-tuan. Antara benda yang Perdana Menteri puji kita, antara benda yang dipuji oleh Ketua Setiausaha Negara baru-baru ni bila main melawat Kedah, tuan-tuan, mereka minta negeri-negeri contohi Kedah, tiru Kedah. Apa dia? Tuan-tuan, bila kerajaan Kedah dapat jumlah pelaburan tertinggi tahun lepas, 68.3 bilion. Macam mana kita boleh dapat tuan-tuan pelaburan sebanyak tu? Selain daripada urusan kita atas meja, bawah meja tak ada tuan-tuan. Kita ada buat satu sistem, iaitu E10, E10. Apa E10 ni?
tuan-tuan, permit pembinaan airpress. Kilang, pelabur main nak buat kilang. Tuan-tuan, pembinaan kilang tu, bila buat kilang sampai siap dan dia keluarkan produk pertama dia sampai kepada pelanggan dia yang pertama, tuan-tuan, di luar negeri, ambil masa 10 bulan. Dan dibuktikan terlepas, tuan-tuan, syarikat Beloh buat kilang dan produk pertama syarikat tu keluar dan sampai Eropah, tuan-tuan, 10 bulan. Tak pernah berlaku, tuan-tuan, dalam negara kita orang buat kilang dan keluarkan hasil pertama dalam tempoh 10 bulan. Dan benda ni berlaku di Kedah zaman kita memerintah, tuan-tuan. Lah ni, tuan-tuan, pusat teknologi tinggi Kulim tu tak cukup dah, nak kena tambah. Kerajaan negeri, tuan-tuan, usaha beli, kena beli lagi, kena peluah lagi. Pasal apa? Pakat nak main di Kedah tu, tak buat lagi lapangan terbang tu. Muslimin, muslimat mati sekalian. Jadi apa yang ada di Kedah ni, alhamdulillah, kita perlu pertahankan. Dan dalam tempoh 2 tahun nak banding mereka dengan kita, banyak sangat kebaikan, banyak sangat kelebihan yang kita dapat buktikan berbanding dengan apa yang mereka lakukan. Muslimin, muslimat, kami baru balik daripada Surabaya, rombongan rawatan kerja kerajaan negeri yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri. Jumpa dengan Gubernur Surabaya, jumpa dengan Wali Kota Surabaya, buat perbincangan dengan Universiti Negeri Surabaya. Tuan-tuan, kita melihat apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah di Surabaya, dan itu yang dicadangkan untuk dibuat di Kedah. Membangunkan pelancongan, membangunkan ekonomi rakyat seperti yang dilakukan di Surabaya, tuan-tuan. Tak ada ni jejantai kot jalan, tak ada, tuan-tuan. Traffic light pun merah ni sat-satnya, tak jam. Sedangkan Surabaya ni penduduk dia 4 juta, penduduk Kedah 2.2 juta aja, tapi jam, ya Allah. Rostak tambah Sungai Petani, ya Allah. Bukan kata waktu kerja, waktu pergi kerja, balik kerja, tengah hari keluar makan pun jam Sungai Petani. Tapi pergi Surabaya lah, tak jam. Sungai mereka, tuan-tuan, elok. Orang duk kayu, naik perahu, mengai, elok. Dulu katanya penuh sampah sarat, lah ni elok. Pasal apa? Kepimpinan mereka, tuan-tuan, tunjuk contoh yang baik, sampaikan mereka jadi bandar antara bandar yang terkenal, ada nombor, tuan-tuan, dalam pentingan dunia. Muslimin, muslimat. Jadi marilah sama-sama kita pertahankan kerajaan ini melalui PIU yang ke-15 ini, tuan-tuan. Dan kita kena ada kebimbangan dan ketakutan, supaya kita beringat, jangan, tuan-tuan, kita biarkan PH untuk berkuasa kembali di Malaysia ini. Tadi dalam Sahabat Cina Oriental Daily menyebut, tuan-tuan, Ding Guo Eng sebut dalam perjumpaan dia dengan kaum Cina, bahawa undi Melayu ni pecah 3 tu saya tafsirkan, tuan-tuan. Satu duduk kat UMNO, Barisan Nasional, satu duduk kat PAS kita ni, tuan-tuan, PN, dan satu lagi duduk kat PH. Undi Melayu pecah 3, dia kata. Kalaulah kaum kita, kaum Cina ni solid, bersatu, dia kata, maka kita akan dapat untuk memerintah kembali Malaysia. Tuan-tuan, 22 bulan pun perit dah, macam-macam mereka buat. Takkan kita nak biar untuk PH berkuasa balik? Tuan-tuan, di Bukit Lada, nak biarkan mereka PH berkuasa balik? Jangan, tuan-tuan, jangan. Tuan-tuan, siapa-siapa yang menang dalam PIU yang ke-15 nanti, jadi pemerintah, jadi kerajaan Malaysia, mereka akan menjadi pengatur dan pencatur sempadan baru parlimen. Tuan-tuan, waktu Dr. Mahathir berkuasa dulu, dia tak bagi, tuan-tuan, kat Kedah, Terengganu dan Kelantan penambahan kursi parlimen. Tak bagi. Kedah yang besar ni 15 kursi parlimen, Terengganu 9 parlimen, Kelantan dengan 14 parlimen. Pasal apa? Nak sekat pengaruh PAS. Walaupun negeri 3 ni, tuan-tuan, orang Melayu Islam majoritinya, tapi tak dibagi, bagi ke negeri-negeri lain. Johor sampai, tuan-tuan, 27 kursi. Negeri-negeri lain banyak ditambah kursi. 3 negeri kita ni tak ditambah, tuan-tuan. Siapa yang menang lebih 23 kursi, dapat paling kurang 148 kursi dan PIU 15, maka mereka akan menjadi pencatur sempadan baru parlimen. Pasal apa kena buat sempadan baru? Tuan-tuan, bila buat daftar undi automatik 18, boleh jadi pengundi. Ada parlimen, tuan-tuan, yang pengundi lebih daripada 300,000 dah pengundi, seperti Parlimen Bangi. Ada yang dekat dengan 300,000,
Belah Selangor, tuan-tuan, wilayah ni banyak yang 200,000 lebih. Mesti dipecahkan jadi 3-4 parlimen. Tuan-tuan, kalau PH menang dan mereka buat nak bagi jadi sempadan baru, bagi tambah, mereka tambah kod Selangor, mereka tambah kod Negeri Sembilan, mereka tambah di Pulau Pinang, mereka tambah di wilayah dengan negeri yang mereka menang besar, majoriti sampai puluh-puluh ribu. Tuan-tuan, wujud suara Islam dan parlimen. 2-3 kali pilihan umum pun kita tak boleh ambil balik, tuan-tuan Putrajaya. Kita tak mau berulang benda tu, tuan-tuan. Muslim-muslimat, maka kita kena pastikan PIU yang ke-15 ini mereka tidak kembali ke Putrajaya. Kita jangan, tuan-tuan, biarkan perkara ni berulang. Dengan sebab itulah kita minta sahabat-sahabat kita daripada UMNO, minta daripada Bersatu dan juga orang Melayu Islam supaya bersatu untuk menghadapi perkara ini. Jangan menyebabkan, tuan-tuan, generasi ke depan akan menyebabkan mencaci ataupun menghina kita, generasi yang ada sekarang, atau kesilapan yang dilakukan ketika ini. Tuan-tuan, habaq-habaqlah ke anak-anak, ke adik-beradik apa yang kita kongsikan pada malam ni, supaya mereka nampak apa yang dibuat oleh kerajaan Kedah walaupun tempoh singkat ini. Kita yakin kalau kita pertahankan kerajaan ini di Kedah ini, kita dapat buat lebih baik dan lebih banyak daripada apa yang kita boleh buat dalam tempoh singkat ini. Tuan-tuan, insya-Allah kita yakin kita dapat untuk pertahan ni Kedah dengan momentum yang ada. Tapi kita perlukan sokongan dan juga kerja kuat daripada semua pihak. Cuma kita untuk memastikan kemenangan ni memihak kepada kita. Tuan-tuan, dengan keadaan yang stabil, ekonomi kita bertahan bahkan makin baik, muslimat, kepercayaan orang kepada Menteri Besar, kepercayaan orang kepada kerajaan hari ini, tuan-tuan, alhamdulillah, kita perlu untuk bertahan dan supaya dapat dipertahan melalui PIU yang ke-15 nanti, insya-Allah. Terima kasih atas keadaan muslim-muslimat hadir dengan sebagai tanggungjawab, dan sampai-sampailah kongsi-kongsilah apa yang dapat pada malam ni, kerana apa yang kita sampaikan, tuan-tuan, ada fakta. Kita tak mau auta, tuan-tuan, kerana kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala nanti. Tak mau menyebabkan apa yang kita lakukan berupa amalan baik hangus dengan sebab apa yang kita buat daripada bentuk kejahatan, walaupun sikit macam api lah, dia akan meranapkan ataupun meratah, makan daun-daun kering, kayu-kayu kering, menghabiskan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama ini. Yakin kebaikan yang dibuat oleh kerajaan, kita akan dapat sama. Dan alhamdulillah kerajaan hari ini berusaha dalam menghalang kemaksiatan dan berusaha agar kebaikan-kebaikan dapat dicambahkan lagi. Terima kasih atas jemputan kepada saya pada malam ni. Mohon maaf sekiranya apa yang dikongsikan pada malam ni tak seperti mana yang diharapkan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Hanif bin Ghazali atas ucapan maklumat yang telah beliau kongsikan kepada kita semua pada malam ini. Alhamdulillah, jam 11.05, waktu pun masih awal. Sekejap lagi kita tidur awal lah malam ni, tuan-tuan. Alhamdulillah, banyak maklumat yang telah dikongsi, dan sebagaimana yang disebut, kita sudah pasti perlu untuk mempertahankan kerajaan yang ada sekarang ini. Alhamdulillah, negeri Kedah tidaklah berkelai macam negeri-negeri yang lain. Perak tukar tangan, negeri yang lain bernada yang telah jatuh dapat kepada pihak lain. Dan alhamdulillah di Kedah ni tak ada macam tu. Dan Menteri Besar kita cuba untuk memastikan benda-benda tu tidak berlaku, untuk memastikan kestabilan, keseimbangan politik yang ada di negeri Kedah ini dapat memberikan sumbangan yang terbaik kepada rakyat di negeri Kedah. Umur 18 tahun lah ni boleh mengundi automatik. Tuan-tuan balik pakai cerita kat anak-anak lah, kempen anak-anak suruh jangan ada pangkah halin lah. Lepas tu sahabat kat anak pakai pergi kempen pula kawan-kawan yang lain, tuan-tuan ada pangkah halin lah, pangkah PAS lah. Menteri Besar baru ni pun dalam program motor dengan anak muda di Sungai Petani, 40,000 orang, 16,000 orang kot dapat motor apa semua kan. Tu sebahagian daripada usaha yang dibuat oleh kerajaan negeri Kedah untuk melunakkan anak-anak muda ni bersama dengan kerajaan yang ada sekarang ini, khususnya dengan PAS itu sendiri, insya-Allah. Jadi itulah sebahagian apa yang perlu kita lakukan, sebarkan maklumat
pastikan anak-anak muda bersama dengan kita insya-Allah, dan memastikan kemenangan di Dun Bukit Ladang ni tuan-tuan. Bukit Ladang ni dia jenis berganti. Trik ni pah, trik depan hak lain pula, trik kali ni pah tu lain pula. InsyaAllah pada kali ini PRU yang ke-15 kita cuba untuk menghilangkan hak jenis duk berganti-berganti tu. Kita pastikan kemenangan calon pah kita pada kali ini berhormat Ustaz Salim bin Mahmud insyaAllah. Boleh ke tuan-tuan? Boleh sikit no? Sambil-sambil turun sambil kempen lah. Dan juga di Kedah ni, kerajaan yang sedia ada ni, dengan banyak kebajikan yang telah dinyatakan oleh penceramah kita pada malam ini, banyak lagi yang kita yakin kerajaan akan buat untuk pada masa yang akan datang. Tapi semua tu akan terhenti kalau PRU yang ke-15 kalah tuan-tuan. Kalah tak boleh buat dah, boleh sembang tahun ni ya lah. Jadi kita semua pastikanlah kemenangan pada PRU yang ke-15 akan datang insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pihak tuan rumah Pah Cawangan Sungai Doyan dan Markas Tadabbur Al-Quran pada malam ini, bangunan Serba Hijau, sampai kena buka pagar tuan-tuan. Lepas ni kita bakal gotong royong, tolong baliklah matak ni untuk bagi jadi elok balik. Kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sekali lagi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada para penceramah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.